terus salah mendapat informasi bahawa produk ini boleh menyihatkan atau mengubat seseorang, okey, bagi saya itu bukan jawapan yang benar. Okey, sebab terlihat di pasaran sentiasa ada banyak produk. Oh, anda makan ini kencing manis, gila. Anda makan ini darah tinggi, gila. Anda makan ini gout, gila. Betul. Okey, sakit jantung, gila. Aja. Tak payah jadi doktor, tak payah perlu nak klinik. Betul lah. Satu benda boleh merawat semua, boleh mengubah semua. Ya, sebenarnya ini adalah maklumat yang tidak betul. Saya kata maklumat salah. Okay. Tetapi kenapa seseorang mempunyai testimoni tersebut? Di sini kita perlu satu pemikiran. Kenapa seseorang tu makan tu adanya kesan? Okey. Kenapa? Oh, dia makan darah tinggi selesai. Oh, dia makan gout selesai. Okey, dia makan sembelit selesai. Dan kita makan tak menjadi. Okey. Kalau kita kaji balik ya. Sebenarnya ya, sesuatu produk tu dia bukan membuat perawatan sepenuhnya. Okey. Sebab selama apabila anda sakit, mempunyai penyakit, ya, anda telah membuat perawatan. Okey. Sama anda membuat perawatan tradisional, okey, atau anda buat perawatan alternatif, ataupun anda makan jamu, ya, dan pelbagainya, ataupun nutrisi yang lain. Jadi di sana telah membuat satu base, ya, perawatan awalan. Cuma waktu ketika tu, ya, semua telah lengkap dalam badan anda nutrisi itu. Tapi ada kekurangan satu saja, contoh zat omega. Okey. Dan syarikat ini membawa produk ini dari zat omega. Dan anda makan, lalu anda sembuh. Okey, anda sembuh. Jadi anda akan fikir, inilah yang telah menyelamatkan saya, inilah telah merawat bagi saya. It's wrong. Anda telah lupa bahawa anda telah makan jamu dan 5-6 tahun. Anda telah buat base. Okay? Cuma ada kekurangan satu benda saja di sini yang melengkapkan kesihatan anda. Ya? Contohnya begini. Contohnya sekarang saya nak buat jalan highway. Ya? Saya seorang kontraktor. Ya? Apa nama, buang tanah, okay? Tahu pasir, tahu batu. Okay? Akhirnya saya paksa berhenti. Okay? Ditukar kontraktor Pak Wi. Pak Wi tahu tak sahaja. Akhirnya kita Pak Wi hebat. Jalan dah siap. Tapi apa yang saya buat, jual dah betul. Jadi di sini sebenarnya semua produk-produk kesihatan nutrisi di pasaran bukan untuk merawat atau mengubah. So kalau anda nak anggapkan produk ini, boleh tak saya darah tinggi makan ini? Boleh tak saya sendiri makan ini? Okey, lupakan. Itu adalah maklumat yang tidak betul. Ya. Jadi di sini saya bermulakan pendidikan bahawa bagaimana kita nak menggunakan atau memakan, ya, produk kesihatan dengan cara betul. Alright. Dan saya rasa malam saya lebih nak cerita adalah kedua, ya, COVID. Ya. COVID tidak bahaya. COVID tidak bahaya. Yang bahaya adalah, okey, selepas anda mendapat COVID, okey, apa yang akan berlaku pada badan anda dan bagaimana anda perlu untuk penjagaan selepas anda telah attack by this COVID. Okay. Ataupun kita panggil, ya, yang injection inflammation, ataupun masuk kita panggil buat injection vaksinasi. Okay. So kita apa dengar selepas jarum kedua, jarum ketiga, ya, tiba-tiba orang tu gatal ke badan, ya, tiba-tiba orang tu stroke, ya. So that is what yang kita rasa kita perlu membuat kawalan, ya. Kita perlu memahami pengetahuan bagaimana kita boleh elak, ya, dari jangkitan tersebut. Ya. Jadi di sini sebenarnya saya kata ada kawalan percuma, ya. Percuma adalah sebabnya ada matahari di Malaysia, matahari yang cantik, panas, memang ramai orang tidak suka, okay? Tetapi dia adalah zat nutrisi yang paling bagus dan paling berhasil percuma. So saya sejak daripada COVID-19 saya telah syorkan ramai orang, okay? 3 perkara yang perlu buat. Pertama, keluar di matahari, bawah matahari, anda direct sunlight, okay? So anda direct sunlight, anda akan dapat
vitamin D. D3. D3. So D ni bagaimana dia akan berlaku? Dia akan berlaku melalui lemak anda, your fats, tapi itu kolesterol. Okay? So kolesterol melalui UVB dia akan membuat transformasi transaksi. Dia menjadikan D3 dan D3 dia akan mengikut arah saudara sampai ke bahagian liver kita. Okay, so our liver di sini dia akan buat proses pada hydroxy 1, okay, hydroxy 1, OH1, okay, bahasa sains. So di sini prosesnya hydroxy 1, kemudian vitamin D ini masih belum hidup, belum diaktif. Dia perlu hantar ke buah pinggang. Buah pinggang dia akan buat proses kedua, panggil OH25, okay, hydroxy 25. So dalam ayat Dr. Rick ataupun sains sebagai OH125, okay, ataupun bahasa lain calciferol, ditulis bukan vitamin Q, calciferol. Okay. So bila calciferol telah diaktifkan di buah pinggang dia, so di sini dia akan berlakunya, okay, kerja vitamin D3 atau D2 yang harus dibuat. Apa tugas-tugasnya? Yang kita difahami biasanya pemakai kalsium wajib ada vitamin D. Ya, sebenarnya lebih dari itu. Actually in science, the most important thing vitamin D adalah dia ada satu reseptor kepada sel manusia kita. Setiap sel manusia memerlukan vitamin D. Tanpanya ada vitamin D, bermaksud sel manusia ini tidak ada reseptor. So kalau dia dimaksud dia tidak ada mulut, tak boleh ada mendapat nutrisi. Jadi sel ini tak boleh berkembang atau hidup. Ya, so that's why kita tengok kenapa bila bayi kan dilahir, okey, bila kekuningan saja kita kena hantar ke rumah hari ataupun ada the lighting, right? Sebab kita nak dihasilkan vitamin D. Okay, this is the purpose. Kalau tak ada vitamin yang cukup, bayi ini akan meninggal. Ya, so sama juga apabila vitamin D di pada kita ni, dia di setiap sel manusia dia akan buat satu mulut reseptor untuk penerimaan pemakanan sel. So di sini dia akan bergerak ke seluruh badan. Okey, dan badan kita mempunyai lebih 200 jenis sel manusia. Ya. Salah satu sel adalah macrophage. So macrophage jenis sel yang makan kuman. Kerja dia adalah makan kuman. Okey, memastikan coronavirus. Bila dapat coronavirus, dia akan telan, dia akan proses, akan buat membrane, dia akan keluarkan, oh ini coronavirus. So apa yang akan berlaku adalah macrophage ini dia akan bertindak dengan D, vitamin D tadi, menghasilkan catalytis. So catalytis sejenis senjata ya. Dia akan membunuh coronavirus, akan menutup coronavirus. Jadi coronavirus akan mati. Okey. Dan kemudian pula vitamin D juga menghasilkan beta defensif. So beta defensif jenis panah. So panah ni dia akan memecahkan itu kita panggil rangka, ya, the shell of this coronavirus ni. So dia akan bunuhkan. Jadi apabila badan kita cukup dengan vitamin D3, okey, D3 vitamin D, bermaksud badan kita dia akan menghasil cukupnya beta defensif catalytis. Bila dua ni cukup, jadi kita boleh bebas daripada penyakit COVID-19, virus 19. Okey, virus COVID. So masalah kita lihat ya, kenapa seseorang apabila dia attack by coronavirus, dia akan masuk ICU. Kebanyakannya dia adalah masalah liver, okay, liver problem ataupun kidney problems. So bila dia duduk problem, bermaksud badannya tidak mampu proses vitamin D, okay, yang cukup. So sebab itu dia terus masuk ke ICU. So pertama kita tahu bahawa kalau kita nak elak daripada COVID ini, jemur matahari. Okay? Dan apa buktinya di sini? Kita lihat. Kita ni sentiasa ditutup mata oleh surat khabar, berita-berita. Ya? Pasal berita surat khabar sentiasa bagi berita buruk sahaja. Negara mana berapa orang, berapa orang. Tetapi dia tidak menyata negara mana yang tidak kena dan negara mana yang paling kurang. Ya? Contoh, saya rasa semua tahu Dubai. Okay. Dubai salah satu, okay, ibu kota, ya, yang transaksi kapal terbang yang paling tinggi sedunia. Okay. Tetapi kenapa tidak ada laporan daripada tempat Dubai itu bahawa ada orang kena COVID-19? Kita tak tahu. Ya.
Kemudian kita tadi, kita impas balik. Rupa-rupanya, okey. Di sana adalah kawasan cuaca panas. Ya, sentiasa dijemur matahari. Jadi mereka jarang di-attack. Dan kenapa kita Malaysia was easy to attack by coronavirus? Sebab kita telah dikurung di dalam rumah, tidak dibenarkan keluar. Di bawah matahari. So di sini penghasilan vitamin D tak cukup. Okey? Bila tak cukup, ya, transmisinya mudah berlaku. So ini saya kata vitamin D, ya, satu vitamin yang percuma. Okey, di alam kita dapat secara percuma, kita harus ambil. Okey. Kedua, kita perlu minum air putih yang cukup banyak. Okey. Masalahnya saya nampak orang Malaysia minum air putih memang cukup kurang. Okey. Kita lihat kalau contoh seorang badan beratnya 100 kilo, okey, termasuk kandungan dalam badan seseorang itu adalah 65 kilo adalah air. 65 kilo is water. So bermaksud, ya, kalau kandungan 50 kg berat badan, ya, so ini bermaksud, ya, 32.5 kg is water in your body. So melalui ya, panas, ya, air kencing, tanda buang besar buang kecil. Jadi anda telah mengeluarkan banyak air dan anda tidak ada replace balik air putih. Okey, air putih dengan kopi itu berbeza. Ini bukan maksud saya minum air kelapa di hari ini. Saya minum air mangga, dia 2 saja, 2 kopi 5 cawan. Tidak, cannot come into it. Ya, anda harus kira air putih saja. Itu saya sebab sebenarnya kenapa saya suruhkan setiap orang harus minum air putih, ya, at least 2 liter per day, sekurang-kurangnya. Ini cara mendapatkan kesehatannya. Ya. Ketiga adalah kita harus membuat senaman. Okay. Kepada orang yang uzur, ya, dia perlu buat senaman berjalan saja, ya, berjalan saja cukup. Dan ini boleh membantu, ya, mengurangkan risiko, ya, COVID-19. Dan kedua, ya, adalah saya vitamin D, ya, D3 juga. Kita lihat zaman sekarang, bayi boleh kata setiap bayi dilahir, ya, 6 bayi harus kena jemur matahari ataupun anak, okey, dah perlulah. Kenapa? Bermaksud mereka kekurangan vitamin D. Yang kedua, ibu hari ini, ya. Ibu hari ini 10 ibu yang mengandung, ya, 10 ibu menghadapi penyakit apa? Pregnancy blood pressure, pregnancy, okay, high sugar level, okay. Tapi kalau kita impas balik, mak kita, ibu kita, dia ada masalah tersebut. Kenapa? Sebab zaman mereka adalah zaman mereka kerja di bawah matahari, jadi mereka tidak ada masalah, ya. Sebab vitamin D penghasilan cukup. Kedua, mereka perlu, ya. So ini dapat membuang toksik yang kita tidak perlu. Sebab kita nak tengok orang tua kita, kan, tok moyang kita, kopi, minta tambah gula lagi, tak ada masalah, tak ada yang perkara kencing manis. Sini kita kena buat kurang manis pun kena kencing manis. Ya, jadi di sini sebab, ya, sebab saya ada 3 perkara, ya. Jemur matahari, okey, minum air putih yang cukup banyak, 3 box senaman. Dan di sini saya boleh kerana di sini ramai yang 50 ke atas, okey. Satu senaman yang paling mudah, yang paling selamat, ya. Anda boleh menjalankan imun sistem yang bagus, ya. Iaitu, kan, gunakan tangan, ya, lambai ke belakang, ya, lambai ke belakang. Ataupun kaki boleh naik, ya, boleh naik. Saya lambat, lebih kurang sehari 300 kali, kan, okey. Anda akan mendapat perubahan yang berbeza. Tidak perlu makan apa-apa nutrisi langsung, senang itu sahaja. So ini apa untuk malam ini saya nak sharekan sekurang-kurang, ya, kita memahami, okey, penjaga kesihatan tidak perlu membazir wang. Tetapi selama ini kita telah dikaburkan jurujual. Jadi ramai orang telah membeli banyak, ya, produk-produk kesihatan,
tahu di rumah. Setuju? Makan tidak berkesan. Okey, oh makan jamu tu, makan cepat lima, makan ni, makan nu. Ya, tak berkesan. Tapi orang tu makan berkesan. Kenapa kita makan tak berkesan? Faham tak? So di sini perkara kedua yang kita harus selesai adalah kita membuat kajian. Ya, kajian apa? Bahawa bagaimana kita nak mengelakkan pembazir pemakanan kita. Sebab kita makan, kita beli Herbalife, kita beli Usana, kita beli Amway, kita beli apa-apa way, betul lah, kan? Tapi orang yang makan berkesan, kita makan tak berkesan. Okey? Soalannya satu sahaja, jawapannya pun satu sahaja, iaitu kita punya gut system, iaitu kita punya perut, kita punya sistem penyerapan tidak bagus. Setuju tak? Ya? Jadi sistem penyerapan tidak bagus, jadi kita tidak mampu menyerap untuk membuat transformasi kepada sel-sel kita. So dia akan berlaku pembaziran. Jadi setiap kali kita pergi beli Bedmores atau 21st Century, GNC kita makan, betul lah kan? Kita makan. Jadi 80% akhirnya dia akan bazir melalui pembuangan kecil dan pembuangan besar. Ini satu kerugian kepada kita. So di sini bagaimana kita membuat penyelesaian untuk selesaikan sistem penyerapan. Ya, jadi paling mudahnya adalah peningkatan bakteria baik di badan anda. Okey, so bakteria baik yang akan menyelesaikan sistem penyerapan, sistem pencernaan, sistem sistem pencernaan dan sistem pembahagian kepada sel-sel. Ya, kita perlu tahu bahawa vitamins, mineral, zat-zat mineral adalah pemakanan yang mati. Mereka tidak bernyawa. Setuju? Okay. Actually, in science, we say vitamins, mineral, they call them non-living thing because they got no life. Okay. So when got no life, dia akan tahu bahawa saya ni harus menjadi pemakanan sel. Sel juga tidak tahu bahawa dia adalah makanan saya. Okay. Sebab itulah kita perlu organisme yang bernyawa untuk menjalankan tugas tersebut, iaitu bakteria. Jadi kalau saya mulai dalam bahasa mudah, beginilah. Contoh sekarang ni banjir yang sampai ke atas lah. Okay. Kita semua tak boleh keluar. Okay. Dan kita semua ni tak pernah masuk ke dapur, nak buka kes pun tak save. Tak tahu. Dia tak save macam mana? Rumah masih baki ada tepung, beras, gula. Tapi kita tak tahu nak menyalakan api, dapur tak tahu buat. Jadi kita akan lapar sama mati. Setuju? Betul. Tetapi contohnya kita ada Cik Mek Molek. Cik Mek Molek pula ini dia pandai masak. Kan? Dia tepung dengan kuih. Kita boleh makan. Kita boleh terus boleh hidup. Nampak tak? Jadi vitamin, mineral adalah raw material. Dia adalah bahan asas. Okey. Dia masih bukan lagi pemakanan sel. Dia harus mempunyai sesuatu organisme yang hidup, iaitu bakteria. Cik Mek Molek ini, okey, mengambilkan tepung ni, gula ni, zat vitamin A, B, C, D ni, zat besi, zat gangsa ni semua, membuat pencampuran, menjadikan satu pemakanan kepada sel. So jelas di sini, ya. Okey, kalau saya hari ini mengetahui, ya. So apabila manusia mempunyai bakteria yang cukup, okey, dia akan menjalankan tugas. Bakteria adalah apa? Bakteria adalah probiotics, bakteria baik. Kita panggil probiotics. Okey, jadi anda yang makan tadi 4 set probiotics, okey, tanya, anda telah pecah rekod untuk anda. Kenapa? Anda hari telah makan 800 Yakult atau Vitagen, 800 botol Yakult atau Vitagen. Sebab satu set ini bersamaan 200 botol Yakult atau Vitagen. So hari ini anda telah makan 4 paket, anda telah makan minum 800 botol Vitagen atau Yakult. Okay, so kita dapat pilihan.
setiap seorang. Pada dia satu botol satu riyal kan? Dapat tu riyal. Dia dapat bayar dapat tu riyal boleh keluar. Jadi, ya, kenapa kita nak makan begitu banyak? Okey, kenapa tak begitu banyak? Okey, setiap satu sachet ini mengandungi 110 bilion CFU. Okey, memang kita dapat angka yang besar, 110 bilion CFU. Tapi adakah dia cukup untuk badan kita? Jadi jawapannya tidak. Jawapannya tidak. Kenapa tidak? Kita tengok ya, kita sentiasa tanya, sel manusia ada berapa dalam badan kita? Dari kata Pak ni pada jawab. Berapa trilion? 5 billion. Trilion. Okey, ada orang cakap 5 trilion, 6 trilion, 5 trilion, betul lah? Kan? Trilion tu satu angka yang kita tak pernah lihat. Tak tahu berapa muka kosong. Sangat panjang. Okey. Itu yang kita tahu sel manusia. Lebih kecil daripada sel manusia, kita tak tahu. Itu kita panggil dia bakteria. Bakteria baik, bakteria jahat. Okey, kan? Jadi dalam bahasa yang lebih sedap kita panggil microbiome. Okey. Jadi setiap sel manusia diliputi paling kurang ada 20 bakteria. Bayangkan banyak mananya bakteria dalam badan kita. Okey. Dan satu lagi di sini, so saya nak cerita dia CFU. Apabila kita tidak sihat, kita minum doktor. Okay, doktor akan membuat rawatan. So doktor akan beritahu kamu, the first time kali pertama, oh tak ada masalah Pak. Ini bisa Pak. Jadi kenapa bisa? Infection. Infection. Okay, antibiotics. Okay, paracetamol sudah boleh. Tetapi rawatan anda tidak boleh. 3 kali pergi balik jumpa doktor tu, doktor kata, oh gini, kamu sakit perut kan? Sakit perut. Oh ini ulcer. Dan namanya ulcer. Okay. So lepas 3-4 tahun rawatan masih tidak boleh. Apa yang berlaku? Oh MRI, endoskopi, okay, confirm colon cancer. Colon cancer. Jadi kalau kita imbas balik, doktor akan kata cancer, okay. Sebelum itu adalah penyakit. Sebelum itu adalah virus infection. Nampak? Virus adalah bakteria. Betul. Jadi di sini sebenarnya kita perlu membuat rawatan adalah rawatan bakteria. Kita perlu hapuskan bakteria jahat. Kita perlu membunuh bakteria tidak baik. Itu yang jawapannya sebenar. Masalahnya di pasaran tidak ada orang yang sanggup pergi jual pun bakteria. Kenapa? Terlalu mahal. Terlalu mahal sebab apa? Dalam organisasi kita bayangkan badan kita punya trilion punya sel. Dan setiap sel diliputi 20, paling kurang 20 bakteria yang kecil, makhluk baru yang kecil ini. Ya? Jadi bermaksud anda, body anda mempunyai engine Rolls-Royce 6,000 cc. Ya? Saya cuma di sini ada 20 riyal sudah. Pakai Rolls-Royce isi 20 riyal. Boleh kan? Belagak bagi orang kata bantu kampung tu saja lah kan. Dia nak kata main PKL tak jadilah. Tak jadilah. Sama juga kenapa kita kata vitamin Yakult hari ini kan, dia iklan cuma selesaikan penghadaman ataupun sembelih. So bakteria cuma cukup waktu dari sana sahaja. Jadi bakteria tidak mampu menjalankan tugas yang lain. Dia tak cukup. Dia tak cukup. Jadi itu saya kata dalam kita punya sel badan setiap hari kita menyusun sel darah baru. Kita ada sel apa nama sel manusia baru. Ya, setiap hari sel akan dihasilkan 300 bilion. 300 billion cell produce every day. Okay. So bermaksud kalau anda memerlukan satu bakteria bagus, anda memerlukan 300 billion CFU bacteria, good bacteria, probiotics. So jangan kita bagi makan 3-4 saja, satu saja 110, ya, 3 saja 320, memang cukup untuk ya, seharian tu. Ya. Tapi kalau nak rawatan, nak lebih, anda perlu makan lebih sikit. Ya. Tapi yang saya rasa pelik di pasaran, orang cuma coba apa? Contoh ya, syarikat A daripada Korea, 3 bilion saja, 3 bilion. Bermaksud anda kalau sebagai manusia yang sihat, ya,
Anda perlu makan 100 secet. Baru cukup. Okey. Syarikat daripada A, Amerika Syarikat. 6.3 bilion. Anda perlu makan berapa? 30-40 secet sehari. Jadi untuk mencukupi ya, penghasilan bakteri bagus dalam badan kita. So bagi saya rasa itu yang terlalu kurang. Tapi kerana harganya mahal kan, jadi mereka pun tidak membuat satu pemakanan yang wajib. Kita Malaysia pandai, kilang tak cukup bekerja, import bekerja, betul tak? Kan? Jadi badan kita tak cukup bekerja, tak import. Kita memberi beban kepada badan kita. Kita makan Kentucky, makan sayur, makan pemakanan ini. Tapi badan kita tak ada bekerja, tak ada bakteri. Ya, itu menjadikan satu masalah besar kepada okay, bermulanya penyakit kita. Dan dalam agama Islam pun telah katakan ya, bahawa usus betul adalah punca penyakit. Ya, kalau usus anda bersih, anda sihat segala-galanya. Ya, Setiap penyakit berpunca dari perut. ya, hebat. Nampak? Jadi di sini saya katakan ya, kita perlunya ya, mendapati probiotik yang cukup, ya. Dan di sini juga saya perlu memberi satu nasihat ya, bahawa ya ini ada falsafah saja, okey. Kalau doktor boleh merawat anda boleh merawat diri sendiri. Setuju? Kenapa saya kata begitu? Ya, sebab di sini malam ini juga saya nak berkongsi pengalaman pengetahuan. Contoh hari ini, ya, kalau contoh kita kata sakit lutut. Jadi kebiasaannya masyarakat semua dah berkemampuan dari segi pendidikan, ya mesti jumpa doktor pakar. Setuju? Okey. Jadi pakcik kalau sakit lutut, pakcik nak jumpa siapa? Pakar mana? USM lah. Pakar tulang. Kebiasaan pakar tulang. Setuju? Okey. Kalau pakar tulang akan kata, oh ini lutut ni kalau bahasa kampung lah kan. Oh tak ada minyak lah, kena injek urus kami. Betul kan? Inggeris kan? Injek, ya. Setiap tahun kena injek. Okey. Okey, kalau tu jumpa doktor pakar tulang. Okey. Kalau ada pergi jumpa doktor, okey, doktor pakar jantung. Okey. Boleh kata, ini bukan makcik. Ini sebab kau uric acid. Anda kolesterol tinggi, darah tinggi. Itu sakit lutut, setuju? Bayangkan. Jadi dua doktor, dua pakar. Pakcik kata mana yang betul atau mana yang salah? Nampak? Okey. So saya kata, ya, doktor boleh merawat anda, bermaksud anda boleh merawat diri anda sendiri. Okey. Statementnya begini, ya. Statementnya kita perlu ada pengetahuan diri kita sendiri. Setuju tak? Sakit lutut. Kecuali sakit lutut ni disebabkan jatuh, melanggar geseran, ya, tidak kebetulan saya jumpa pakar tulang. Jadi sekurang, nampak? Tetapi kalau contohnya saya ni hari makan KFC, okey? Ini panggil dia kau uric acid, high cholesterol, kan? Kalau saya pergi jumpa pakar tulang, memang semua hidup saya takkan jadi sihat. Setuju? Ya. Sebab saya kata doktor bukan pakar. Doktor pakar, nama pakar kalau nak charge tinggi sikit, nak ambil dia lebih sikit. Ya. Sebab kenapa? Bila anda datang, bukan saya tahu penyakit pakcik. Saya akan tanya, pakcik sakit apa? Doktor akan tanyakan, betul tak? Okay? Cik, sakit di mana? Betul tak? Mu akan jawab, oh saya sakit perut. Perut di mana? Di atas, di bawah ke, di sini ke, di sana? Dan dia akan pengangkatkan. Di sini bagi ubat. Doctor will never know what happened to you. So you are to give answer. Betul. So jadi di sini ya, kita menjumpa doktor, okey, mendapat rawatan adalah mendapat nasihat. Bukan menyuruh doktor itu memberi sesuatu ubatan. Selesaikan itu.
Sebab kita di sini makan ubat makan sembarang. Sebab kita tidak berpeluang mendapat nasihat sebenar. Kita cuma percaya pada dia, ambil ubat makan ubat tu saja. Nanti akan sembuh. Okey. Terutama di Malaysia. Ya. Di Malaysia, itu penyelidikan saya. Ya. Saya rasa 50% okay, pesakit Malaysia adalah penyakit pyruvate acid. Okay. Pyruvate acid adalah sejenis penyakit, okay, yang kita panggil penyakit palsu. Maksudnya apa yang penyakit palsu? Dia sebenarnya contohnya pergi cek doktor, okay? Oh, you was confirmed diabetes, okay? Tapi you are not diabetes. You are not diabetes. Cuma pyruvate acid ini sejenis penyakit, okay? Dia akan membuat ataupun dia try to act, okay, as a diabetes cell. So bila kita cek tu dalam darah kamu banyak gula, okay? Ataupun kita kencing manis ini melalui air kencing, okay? Maksudnya air kencing you discuss to a lot of sugars. So that's why we define it as a, okay, diabetes. So actually it's not diabetic, not just diabetic. That is called pyruvate acid. But the moment the doctors misjudge, confirm dia penyakit diabetes, the moment you take medicine, diabetic medicine, automatic jadi sah penyakit kencing manis. Okay. pyruvate acid 华语就叫吡格尿酸症，大家可以上网去查。吡格尿酸症，吡格尿酸症呢，就是一种模仿病症。很多时候你在未确诊成为血压高、心脏病或是糖尿病，是吗？是吡格尿症先启动。一旦医生给你吃了血糖的药，你就马上变成血糖病了，这叫吡格尿症。How to spell in English? pyruvate acid. pyruvate, P-Y-R-U-A, yeah, R-I-A. P-Y-L-U, sorry, P-Y-L-U, P-Y-L-U-R-I-A. R-I-A. Okay, pyruvate acid. 因为有时候我们吃碳水化物种喝碳水化合物太多，也是会引起糖尿病的形成这种的。但是就是我讲，这是吡格尿酸症哦，它是个模仿者，它是一个模仿者，它是个模仿者，所以很多时候，最好解决方法，你们肯定必须带着医生去。So the best thing to cara yang bagus adalah body Anda memerlukan bakteria bagus sepanjang masa. Oke, sepanjang masa. Dan lagi satu, saya tidak galakkan kepada semua orang ya, sakit sikit Panadol. Oke, terutama di Malaysia kan. Di Malaysia saya pergi setiap rumah kan, dua perkara yang mereka mesti ada sembari rumah. Satu Panadol, dua Maggi. Wajib setiap rumah, ya. Jadi, actually Panadol saya tidak galakkan, termasuk semua jenis paracetamol ya. Oke, semua jenis. Panadol jenama dia. So paracetamol adalah painkiller. Oke, kenapa painkiller saya tidak galakkan semua makan? Pertama Anda bayangkan, sakit kepala, paracetamol hilang. Sakit perut, paracetamol hilang. Sakit kaki, paracetamol hilang. Period hilang. Kalau begitu tak payah nak ubat dah, betul tak? Betul. So, dari sini sebagai logik kita fikir, kenapa kita makan paracetamol, dia akan memberhentikan kita tak sakit. Okay? Actually, this making your heart worse. Sebab paracetamol, the most important thing, okay? Why you pain? Bila anda sakit sebab apa? Ini adrenal akan bagi signal. Ini adrenal akan bagi signal kepada brain. Okay? Oh, sini luka. Okay? So sini luka, please. Okay? You have to do something. Okay? Untuk merawat bahagian luka saya. That's why dia bagi you sakit, pain. So bila anda makan paracetamol, okay? So paracetamol dia akan memberhentikan adrenal. Adrenal diam-diam. Okay? You tidur. Jangan minta otak apa hal. So jadi dia tak hantar mesej kepada mainframe kita. So kita tak tahu sakit.
So ini kenapa dia bahaya? Contoh ya, perut anda, gastric. Kenapa colon cancer? Colon cancer in Malaysia is considered quite high rate in Malaysia. Disebabkan kita telah biasa, alamak, sakit perut, ya, makanlah paracetamol, ya, tak ada masalah. Okey, sakit lagi, makanlah paracetamol. Jadi satu biasa. Tapi apabila dia telah berlaku inflammation, kelukaan dalam perut anda, so anda tidak rawat, anda cuma memberhentikan adrenal, okay, bertindak sesuatu di perut anda. Jadi anda membiarkan ya, kerusakan atau kecederaan di usus anda, di perut anda. Akhirnya kita terus cek saja dah confirm. Okey, usus berlubang, apa tak? Ya, usus bocor. Ini yang perkara yang saya rasa tuan-tuan dan puan ya kena perhati-hati. Okey, dan memang sebagai malam ini ya, akhirnya saya nak bercerita juga probatif ini. Probatif sebagai pertama ia akan selesaikan masalah sistem pencernaan. Jadi rumah kamu dah belanja beribu-ribu produk kesihatan, takkan nak buang, betul tak? Dah beli makan, kan? Tapi untuk meningkatkan sistem penyerapan, anda harus ya membeli mana di farmasi pun boleh juga beli probatif kompai sekali. Okay? Dia akan menjamin sistem penyerapan anda lebih hebat. Okay? Dan last sekali adalah ini darah tinggi. Adakah darah tinggi salah satu penyakit? Tuan-tuan dan puan, adakah darah tinggi ini satu penyakit? Kayaknya ada. Bukan penyakit. No. Darah tinggi bukan penyakit. Okey. Kalau darah tinggi penyakit, okey. Cuma sebenarnya manusia ni telah menjadi darah tinggi satu commercial to make money. Okey. High blood pressure in medical terms is not a disease. High blood pressure in medical terms dia ada satu terms bahawa bagi doktor untuk membuat satu pengiraan penyakit tersebut. Okey, menggunakan kadar darah tinggi anda untuk kesukatan. Okey, betapa bahayanya atau betapa ya risikonya penyakit anda. Sebab tu bila anda tengok ada tiga klinik, ada lain. Okey. Perlu saya mau cek darah tinggi. Nampak? Okey, tak ada lihat. Ya, darah tinggi berlaku apabila? Berlaku pada anda bila anda ketakutan, kejam masa, waktu bahang, panas badan, dia marah, betul tak? Tapi darah tinggi tak akan berlaku bila anda gembira. Betul tak? Bersyukurnya aku hari ni, alhamdulillah, anak dapat cucu seorang, dapat cicit seorang. Anda gembira, your blood pressure is fantastic, beautiful. Yes. Kenapa? Okey, sebab penyakit ini adalah terpanggil penyakit kawalan emosi. Penyakit kawalan emosi. Okey, 这个叫什么？这个叫做情绪管理症。血压高是来自情绪管理症。Okey, jadi kawalan emosi ini adalah dari mana? Dua perkara. Pertama daripada suasana kita. Jadi berpancing, saya berpancing sedikit. Kedua adalah pada anda itu biasa. Okey, kenapa contoh ni pakcik macam tu? Besok saya nak cover cek 20,000, 1,000, tak kisahlah, masih boleh tidur. Kan? Ada orang nak cover cek besok malam tak boleh tidur, stres. Because why? You punya kawalan emosi kamu tak cukup. tak cukup kuat，就是说我们情绪管理的时候，当你的情绪抗压不好的时候，是吧？今天你要考，明天你要考个资料100千，哇，就晚上睡不着，对身体不睡得很着，说他抗压高啊，是吧？这个情绪管理，jadi apa yang berlaku akan buat kawalan emosi anda. Okey, dua perkara yang enzyme, okey, yang pada anda adalah melatonin, serotonin. Mr. Chu orang melatonin dan serotonin. Pasal Mr. Chu dia tahu penting vitamin D3 pasal produk dia kan, dia pernah jual kan. Jadi melatonin dan serotonin. Okey, kalau contohnya hari ini saya tak boleh tidur, okey, dah seminggu kan.
seorang jadi farmasi, cuma farmasi dan juga doktor. Kalau doktor yang baik lah, yang baik ya. So dia akan bagi you melatonin or serotonin. Okay, so dia akan bagi you ubat-ubat yang kita panggil ubat-ubat yang kontrol emosi tidak. Pasal melatonin, serotonin dia boleh memberi anda kawalan emosi. Mereka yang menghasilkan anda gembira. Jadi pada anda cukup banyaknya serotonin, ya, anda akan gembira, very happy. Jadi semua perkara anda mudah selesai. Tapi serotonin bermula pada usus anda juga. Usus anda yang bakteria baik itu menghasilkan serotonin. Jadi kalau usus anda kurang bakteria baik, dia tidak mampu menghasilkan serotonin. Jadi orang ini mudah paham, mudah kuat marah, mudah angin. Okay. Jadi kalau contoh keluarga kita ada sesiapa yang mudah panas hati, bagi dia makan kacang banyak sikit. Ini boleh membuat kawalan yang bagus. Okay. So bila kita dapat membuat kawalan yang emosi yang bagus, darah tinggi takkan berlaku. Darah tinggi takkan berlaku secara tak langsung, diabetes takkan berlaku, kolesterol tidak akan berlaku. Nah, ini saya rasa berkongsi untuk malam ini. Ya. Yang kopi-kopi yang tonton minum ini semua kopi jantan. Kalau yang mana kakak boleh minum tu jadi jantan malam ini. Kita untuk kuda. Untuk kuda. Hari-hari mau. Sebab kenapa? Karena kopi ini dalam tu ada maka superba stimulus. Jangan buat wanita boleh minum, ya. Tapi tak galakkan hari-hari. Seminggu sekali boleh. Sebab pertama tribulus pada wanita bagus juga. Dia akan menekankan masa kita. Jadi secara tidak langsung dari segi masa kan, dia boleh menekankan kulit kita, ya, menekankan paru-paru kita. Ya, tak ada masalah. Ya, saya rasa hari ini saya tak nak share produk, saya bukan nak jual produk. Saya nak share pengalaman. Ya. Dan di sini juga saya menggunakan tuan-tuan dan puan-puan, ada soalan mengenai kesihatan, saya sanggup memberi jawapan percuma. Selama ini kita semua telah bukan kata kita boleh elak, kita telah dimusingkan. Produk ini bagus, kerja mana, produk ini darah tinggi, produk semua boleh. Saya rasa it's not correct. Okay, because you yourself already taking supplement 5 to 6 years. Betul kan? On other brands. Okay. So tiba-tiba ini datang, contoh air. Betul. Sekarang zaman jual apa? The water filter, betul air itu kan? Testimoni hebat. Ya, maaf cerita lah. Ya, anda telah makan supplement 6 tahun. Ya, cuma datangnya air ini, okay, dan mungkin air ini menghasilkan zat-zat mineral, zat besi contoh yang cukup. Okey, anda memerlukan zat besi. Zat besi yang menyehatkan anda. Anda terima kasih kepada water filter. Anda telah lupa kan? Ya, 6 tahun anda makan supplement yang lain. To be strong. Okey, di sini kita perlu satu sebatian. Alright. Any questions? Ya. Sure. Tadi saya dari hewan saya masalah malam susah nak buat atau ditanya saya apa perlu dia makan. Okey. Malam susah buang kecil, ataupun malam kerap buang kecil. Tak, dia sepatutnya dia akan senang makan, jadi susah. Okey. Itu kalau susah buang kecil, actually kalau berlelaki prostat. Okey. Ini masa proses. Kalau masa proses senang sahaja. Okey. Sekarang di farmasi banyak ada jual produk yang prostat. Okey. Termasuk kopi ini pun bagus untuk prostat. Okey. Dan kalau secara organik, ya, saya akan showkan probiotics. Key. Okey. Kenapa probiotics? Okey. Sebenarnya probiotics ini dalam ini ada dua kandungan khas. Ramuan khas. Apa yang ramuan khas? Selama ini kita lelaki kita tak pernah servis. Okey. Kita ada 2 tube. Satu tube untuk membuang air kencing,
Satu tube adalah mengeluarkan air mani. Alright. So dua tube ini memerlukan satu valve penutup valve ini. Valve ini akan menentukan bila nak keluar kencing, bila nak keluar air mani. Alright. So tapi valve ini tak pernah servis. Jika biasanya umur 40 ke atas, dia akan berlakunya kelonggaran valve. Okey, kenapa? Valve ini tak boleh tutup dengan rapat. Sebab kuman-kuman ini telah berjinak, telah mendiam di kawasan tepi. Seperti contoh kereta kita kan, kita ni engine valve, kan? Bila pakai lama sangat jadi hitam, anda perlu grembar, betul tak? Tak grembar kereta tak ada bau. Nah, sama juga, secara logik. Jadi di sini kita mempunyai dua properti yang luar biasa ni. Dia boleh menghilang, membersihkan kuman-kuman tersebut. Jadi membuat penutup tu tepat. So bila penutup tepat tu, jadi masalah prospek kita boleh hilang secara tidak langsung. Okey. Sebab kenapa bila waktu longgar, kita ada pundi kencing. Bila pundi kencing itu digetar. Contoh malam anda tidur kan, anda getar, dia akan goncang sedikit saja, dia akan menggalakkan anda bangun pergi buang kencing. Tetapi pundi kencing tidak penuh airnya. Bila anda berdiri lama, itu pun tidak akan keluar. Dia mungkin berhenti sedikit saja. 这是前列腺问题，所以前列腺的话在我们公司上面呢，这个非常有效，一天4包，这是咖啡就可以改善它，咖啡可以改善，对，kalau ini mau cukup juga 4 paket terus kan, malam jadi harimau. Bukan untuk kuda, untuk harimau. Kerak air kencing, kerak air kencing pada waktu malam? Kerak kencing sama juga. Kerak kencing ada waktu stop closing time. So stop. Bila anda adjust sikit, pundi kencing itu akan bergoncang. Anda terasa nak buang kencing, tidak nak bangun pergi buang. So the most important way to solve is the valve, making the valve can close the tube tightly. Jadi di bab satu sudah ada kuman. Yeah. So what is the suitable time to take this one? Okay, ingat probiotics kebaikan dia banyak. Okay, salah satu boleh menguruskan badan. Okay, kedua probiotik juga bagus. Okay, untuk menyelesaikan masalah diabetes. Because what? Permakanan gula, sugar, is probiotic food. So dalam probiotik, bila dia makan dalam your body, so you ada hormon paling mudahnya lepas makan tidur. Jangan lepas makan masih nak goncang setengah jam, you tak boleh tidur. Because what? Dia akan bagi energy. Because it will burn the sugar, become energy. That's why kalau orang makan yang cukup probiotik kan, he's very energizing. Very energizing. So contoh kalau budak-budak, banyak sana, banyak sini, ada cucu-cucu yang nakal kan, banyak ni because he's hyperactive. So hyperactive is one high sugar level. So by putting in, or consuming these probiotics, you can control, hyperactive. Not only that, they will improve your brain juga. Actually, probiotics very good for what? Probiotics dia pertama dia akan boleh mengubahkan, dia akan bertukar jadi enzim, dia akan bertukar jadi bakteri, so dia akan bertukar jadi amino acid. So dia akan menghasilkan CoQ10, dia menghasilkan DHA, so dia menghasilkan K1, K2, K7, dia menghasilkan B complex. So B complex banyak fungsi, macam B9, folic acid. So kepada wanita yang mengandung, so they need a lot B9, folic acid. So kepada orang yang kita berumur ni, kita perlu banyak B12. B12 untuk mengawalkan dia size, quality sedara merah. So dan juga B67 skin dan brain. So jadi bila ada cukup probiotik, anda boleh menghilangkan atau mengawal Parkinson, mengawal Alzheimer、健忘症、脑的痴呆症，可以控制。因为呢，它会生产organic的维他命 B，
如果你吃维他命 B 的话，你小便是黄色的，有味道的，是吧？对。但是我家里有的话，我家里面怎么吃？照样吃，配着一条。你小便的时候就不能了，它能够加强吸收。那他可能是问我们打这个打这个吃那个是不是我的我们的每个没做过，还是这个是它不是说每个没有作用，不是我们的这个胰脏没有作用，而是我们整个 pancreas 嘛，它是这个做磷脂肪，它是有一定的胰岛素的释放，但是我们的糖的摄取量呢，每一天都是超标的，所以超标来讲呢，对你的胰岛素是不足够来去化解那个糖分，所以因此这样的糖分通过小便流出来，糖是不可以通过尿出来的，所以我们的糖尿病，它必须在自我体内燃烧消化，它必须在我们体内燃烧消化，所以燃烧消化它只有两个东西，就是说怎么样的快速产生能量。一个刚才我们讲到，去通过吸的方式，就是你把这个输进 ，OK， 是吗？去溶血它 ，OK， 去溶血它。另外一个呢，就是你要多吃益菌益菌它帮你呢燃烧作为能量，所以你看呢，有吃益菌的人呢，气色很好的，你们可以试看的，真的是2个礼拜足够的益生菌，你们的气色很好。如果你们天天中忘记。我是常常中忘记的，我生小可以买手买双手的，我昨天中奖我就中，这不是很多了，我天天中字的，好，因为我会猜一下我中。来好，今天就400。哇！2奖对。你过来就5000。哇！Kopi没有masalah. Masa makan kopi 没有masalah. 对，我要分享一点东西，像我们缺少维他命 B6跟 B12，它会中老年痴呆症。对。所以我希望每个人很要注重维他命 B。所以呢，维他命 B， 维他命来吃，或者说益菌，用益菌来生产是最 OK 的。益菌可以生产非常好的地方来吃。Betul. Ya, tanya soalan. Ya. Yang doktor sebut tadi kan, setiap penyakit berpunca daripada. Saya aman dah 15 tahun dah. 15 tahun saya jaga perut saya. Dulu saya tentera. Saya pernah makan painkiller Dracula. Tentera yang ada Dracula. Bila masuk hutan aja takut kena malaria apa, makan painkiller. Jadi pakai Dracula, nyamuk tak segigit langsung kita. Dia pahit benda tu. Jadi kita pakai kereta mahal, selalu tukar silinder. Tapi badan kita tak pernah tukar silinder. Tapi saya jaga perut saya ada satu produk untuk cuci usus. Dia panggil Calum Plus. Calum tu perempuan, Plus tu lelaki. Saya makan 2 biji. Dia bukan macam julat. Kalau julat bila ambil tak sempat pergi toilet, dia akan brut keluar. Yang ni kalau kita duduk, kita rasa nak buang besar, kita boleh pergi mana-mana. Hanya rasa nak buang. Bila kita duduk dalam mangkuk tu, dia akan keluar senang. Kita tak payah buat apa. Dia keluar, dia keluar yang paling hitam, yang paling busuk. Nombor 2, dia akan keluar lagi. Nombor 3, dia akan keluar macam lemak naik dalam air. Saya aman yang tu ya. Bagus. That's a good flushing. Actually, by your stool, okay. So to have a healthy stool, okay. So apabila anda buang besar, you punya stool, this should be very long. Satu straight, bukan pecah-pecah. Okay. That's the healthy stool. So actually, when you have consumed good enough probiotics, after a month or 2, you can see your stool is very beautiful. That's very beautiful. 没事，如果你要问华语，可以问华语啊。Seminggu kena cuci sekali kita punya perut. Seminggu sekali. Sebab dalam perut kita macam-macam masuk. Macam-macam masuk. Kotoran. Itulah punca penyakit sebenarnya. Itu tengok. Tok kita.
kulit kilat-kilat apa. 66 tahun. Itu saya kata bukan pasal 4, pasal 6 boleh. Satu hari satu. Cuti. Baru kahwin muda satu lagi. Bukan 4, pasal 6. Hari Baru cuti. kahwin umur 20 hujan. Ini Hujan rahmat. Hujan rahmat ni bagus. Dia nak dibawa jangan balik. Dengar lagi. Jadi apa untuk kuda ni nak stand by 8 hari ya. Alright. Saya rasa begini, demikian mai saya serah pada kamu. Okey.